Pembukaan sempadan antarabangsa selepas 2 tahun bukan sahaja merancakkan kembali sektor ekonomi, malah juga menandakan kembalinya penganjuran konsert bertaraf antarabangsa. Dan pada bulan Mac yang lalu, bintang pop terkenal Justin Bieber mengumumkan konsert jelajah Justice World Tour yang akan diadakan di 20 buah negara termasuklah di Malaysia. Namun, baru-baru ini, penyanyi kelahiran Kanada itu mengesahkan bahawa beliau mengidap kelumpuhan muka atau lebih dikenali juga sebagai sindrom Ramsay-Hunt, sekaligus menyebabkan konsert yang dijadualkan di beberapa daerah Amerika Syarikat terpaksa ditunda. Jadi persoalannya, adakah konsert Justin Bieber di Malaysia juga akan mengalami nasib yang sama, ditundakan ataupun mungkin dibatalkan langsung? Dan bagaimanakah reaksi Believers Malaysia? Sejak tahun 2010 lagi, masa dia memula keluarkan lagu Baby tu, masa tu kan zaman remaja, dia pun umur lebih kurang sama dengan kita, so macam zaman tu sama, so memang sebab itulah minat. So sekarang dia pun dah tua, umur pun sama, so macam dikeluarkan lagu tu pun macam ikut peredaran zaman kita, so kita boleh fit in. Sejak dia mula debut masa 2009 dulu dengan lagu One Time, sejak tu saya minat. Boleh dikatakan sejak daripada saya bangku sekolah lagi. Waktu tu saya ingat lagi tingkatan 1 ke tingkatan 2, yang waktu tu memang minat gila lah. Waktu kita tengah first tour Justin Bieber datang Malaysia, waktu tu buat kat Sena Lagoon. Waktu tu memang minat sangat-sangat. Waktu kita dengar lagu Baby, One Time, Purpose, so memang minat dia tu dari sejak bangku sekolah lah, lebih kurang kan. Nak sangat sebab nak jumpa dia, nak dengar dia nyanyi live. Sebab sebelum ni tak pernah pergi lagi konsert Justin Bieber. So kalau yang dia ada buat kat overseas pun memang tak mampu lah. So sekarang dah bekerja dah apa semua, dah mampu sendiri. So sebab tu memang nak sangat pergi, nak experience tu lah. Sebab sebelum ni saya tak pernah, dia pernah datang tapi saya tak sempat pergi. So kali ni saya nak experience. Saya nak experience pergi konsert tu macam mana, dengar dia nyanyi depan-depan kan. Dulu waktu bangku sekolah dulu kita macam tak mampu lagi nak pergi. Kan nak minta parents, memang parents tak bagilah kan. Tapi sekarang ni bila kita dah bekerja, alhamdulillah lah, dah mampu sikit untuk beli tiket dekat situ. Macam happy sangat. Memang sangat mencabarlah sebab saya gunakan 2 device, satu guna handphone, satu guna laptop. Ni untuk beli tiket untuk saya seorang je lah. So masa untuk yang beli guna handphone tu, tunggu sejam. Lepas tu dia punya tu, kira saya punya turn tu dah boleh masuk lah. Lepas tu sekali tu dia kata error, so kena queue lagi sekali balik dalam phone tu. Lepas tu yang dalam, nasib baik ada cover dengan backup yang laptop. Tiket kaunter buka online pukul 10 ke pukul 11, tapi kita dah standby pukul 7 pagi dah standby. Tapi dah standby awal pun, saya tetap juga antara yang terlambat untuk nak dapat belikan tiket. Sangat mudah. Saya sebenarnya tunggu untuk queue nak masuk purchase page tu untuk 15 minit je. Lepas tu terus beli, masuk details, dah siap. Sebab kita minat, setengah orang tu minat beli dengan barangan macam toys ke apa kan, action figure. So tapi benda tu fizikal, itu yang diorang nampak. Kadang satu orang minat pergi experience hiking kan, join pergi expedition ke apa kan, semua tu perlukan duit juga kan. Tapi saya macam minat nak tengok Justin Bieber, so saya bayar untuk itu, pengalaman itu. Sebenarnya di dalam bucket list, sebab dah lama minat Justin Bieber. Lepas tu macam orang cerita best, dengar dia nyanyi depan-depan tu yang macam nak pergi juga. Sebab benda tu macam pengalaman yang bukannya selalu, macam Justin Bieber pun tak selalu datang Malaysia. Kalau yang tu memang sangat kecewa lah sebab so far kalau tak silap saya, dia ada konsert yang terdekat yang sekarang yang dia akan buat kan. So yang tu dia terpaksa cancel. So macam yang Malaysia punya ni tak tahu lagi future dia macam mana. Saya more tu rasa risau dan takut. Sebab risau akan kesihatan dia, dan juga takutlah konsert tu akan terbatal sebab dah excited kan nak pergi. Harapan saya
of course tak cancel, tapi kalau terpaksa di cancelkan demi kesihatan dia, so mungkin itu yang adalah yang terbaik. Sebab kadang kalau kita sakit ni mungkin tak boleh dibeli lagi kan. Kalau dia still continue, mungkin dia pressure, stress semua tu, kena travel around the world, so mungkin tu put on pressure, stress untuk dia. Saya harap dia akan berehat sepenuhnya dan kesihatan dia kembali pulih seperti biasa, dan konsert pun boleh dijalankan macam biasalah. Saya harapkan semoga Justin Bieber terus positif dan sihat sentiasa. Okay? Anda sedang menonton Darah Muda Musim Baharu dibawakan kepada anda dengan kerjasama rakan strategik kami, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. Dan pada hari ini, sempena Hari Produktiviti Dunia, kita ingin menyentuh berkenaan dengan produktiviti dalam negara. Dan ketika ini bersama kami untuk mengupas lebih lanjut berkenaan dengan inisiatif yang anak muda lakukan. Apakah yang mahasiswa sumbangkan ke arah produktiviti ini? Bersama-sama kami di Studio Darah Muda ketika ini merupakan Saudari Nuri Iman Izham, pelajar tahun akhir Fakulti Komunikasi Masa UiTM Shah Alam, dan Saudara Zul Akmal Zuhairi, pelajar tahun akhir Fakulti Komunikasi Masa UiTM Shah Alam, untuk mengupas berkenaan dengan Malaysiaku Generasi Produktif. Dan ketika ini apa yang anda saksikan di TV anda, set yang dibawakan kepada anda ketika ini merupakan tajaan daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM yang merupakan sebahagian daripada agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dan ini merupakan sebahagian berset Artekomo yang mendapat penganugerahan Malaysian Good Design Award daripada MRM dan dihasilkan oleh mereka muda Muhammad Sujat Asbullah dan dikeluarkan syarikat tempatan Oasis Furniture Industry Sedia Berhad. Dan kembali kepada topik kita ketika ini berkenaan dengan Malaysiaku Generasi Produktif. Productivity. I've done lot of reading today untuk memahami apakah maksud productivity dalam konteks Malaysia. Saya buka kepada dua dahulu untuk mencerahkan penonton kita apakah maksud productivity. Saya mulakan dulu dengan Zul. Okey, untuk saya lah, daripada pendapat saya, productivity ni adalah apabila kita memaksimumkan masa yang kita ada dengan aktiviti yang berfaedah ataupun yang dapat membantu kita untuk mengasah bakat sebagai contohnya. Menyiapkan tugasan dengan lebih cepat ataupun lebih banyak tugasan yang kita boleh siapkan dalam sesuatu masa. And bila kita berbincang pasal productivity ni, dia agak terbuka sebab dia ada, ialah different people, different context. Tapi untuk saya, productivity adalah bila kebiasaannya dengan assignment, dengan pelajaran, bila saya dapat balance in between those two, dapat siapkan assignment dengan cepat, dengan dalam masa yang ditetapkan, in a way, saya rasa yang diri saya itu adalah produktif. Untuk saya pula, saya rasa macam productivity ni is macam mana kita orang keluarkan kita orang punya tenaga, kita orang punya cost, kita punya time, macam mana kita handle semua benda tu. So macam contohnya, kalau kita nak buat assignment, mana satu yang lagi produktif? Kita buat assignment guna pensel dengan kertas ataupun kita guna komputer untuk nak buat assignment? Mestilah komputer kan, sebab komputer macam dia cepat nak type, dia nak akses nak internet pun laju. Tapi kalau dengan pensel, dengan kertas, dalam satu hari tu satu kertas tu je kita boleh siapkan. Tapi kalau dengan komputer, assignment 5 assignment kita boleh habiskan. Tapi tu pun kalau rajin lah kan. So rajin itu adalah faktor produktiviti. Tapi apa, kita dapat lihat bahawa ini merupakan satu cara baharu untuk menilai produktiviti, sebab secara konvensionalnya produktiviti itu dilihat dari sudut keluaran ekonomi. Mana kalau kilang itu dalam masa sejam seorang pekerja, berapa banyak produk boleh dihasilkan. Tapi ini satu perspektif yang lebih baik, lebih dekat dengan golongan belia. Tapi persoalan yang kita nak tambah lagi, lanjutan daripada penerangan sebelah tadi, ialah orang muda ini dia lambat sikit, dia nak hangat tu, dia macam pukul 8 pagi dia macam baru nak bangun, pukul 12 baru nak mandi, pukul 3 baru nak sarapan. Jadi mereka lambat sikit nak mula produktif. Tapi untuk orang dewasa, mereka ni payah nak kekal produktif. Dah bekerja, dah awal pagi tu macam dah semangat, tapi sampai pukul 12 dah lemau. So berhadapan dengan situasi itu dan produktiviti dalam konteks tersebut, apakah pandangan anda berkenaan dengan hal tersebut untuk memastikan produktiviti boleh terus dikekalkan dengan momentum yang lebih baik? Saya mulakan dengan Iman dulu. Okey, untuk saya rasa dengan kita kena ada goal setting. Kalau kita setkan goal, hari ni untuk assignment lah, daripada saya, saya bagi contoh assignment. Hari ni kita buat research. Contohlah,
sebelum kita buat goal tu, kita kena set time. Timeline dia macam mana. So contoh kalau assignment tu kena hantar minggu hadapan ataupun bulan hadapan, kita kena setkan apa yang kita nak, apa goal kita untuk minggu tu. So contohnya satu minggu ni kita buat research saja, research pasal topik tu, kita faham betul-betul topik tu, and then next week kita buat kita tanya kita orang punya lecturer any soalan-soalan yang kita tak faham. Maksudnya kita set goal semua ni untuk nak stay up to date, untuk nak kekalkan motivasi tu, kekalkan momentum. Ya, untuk saya lah, itu macam mana saya sendiri nak motivatekan diri saya untuk stay produktif. Kalau begitu, kita bagi satu situasi yang berbeza. Pelancangan dah ada, jadual dah ada. This day nak buat apa, esok hari nak buat apa, until dah sampai due date senang. Tetapi kerana jiwa muda dan darah mudanya itu, plan tu macam tak ada apa. Last kali buat last minute juga. Tetapi assignmentnya siap. Adakah skor produktifnya sama kalau ikut jadual dengan tak ikut jadual? Kita kena tengok juga. Kalau kita siap, kita buat assignment tu the day before the deadline tu, kita ada masalah. Betul ke kita buat assignment tu? Dia apa yang kita nak tu, kita nak A. Mesti kita target nak A. Tapi kalau kita start last yesterday, deadline esok, adakah kita akan dapat A dengan assignment macam tu? Kalau awak betul-betul genius, bolehlah buat. Tapi kalau awak macam saya, orang biasa je, saya kena start bulan lepas sebenarnya. So itulah, kalau kita orang nak, kita ada that goal yang kita nak tu, kita kena plan awal-awal. And then kalau macam contohnya, you rasa, mungkin kadang-kadang macam kalau saya rasa penat dalam satu minggu tu, mungkin dalam satu minggu tu saya rasa penat, saya tak nak buat dah research dah. So apa saya buat, saya buat take a 5 minute break, ataupun rehat satu hari tu. So saya just main Minecraft, main game apa-apa, one whole day. Okay. So maknanya bukan output tetapi juga quality output tersebut itu penting. Ya, betul. Zul, soalan yang sama, apakah respon anda? Untuk saya lah pula, soalan dia apa tadi? Macam menangani soal nak produktif tapi macam tak terkeluar produktiviti. Saya akan amplify jawapan Iman lebih-lebih lagi kepada yang rehat tu, sebab especially masa MCO and kelas, daripada contoh kita orang, kelas pun baru berubah kepada mode physical. Before this ODL, Open Distance Learning. So bila kita terikat ataupun terkurung dalam rumah ni, garisan yang membezakan antara kerja ataupun pelajaran dengan waktu kita sendiri untuk waktu kita rehat makin kabur, kita boleh katakan. Kadang-kadang tengah malam pun kawan teks, assignment ni macam mana. So agak mengganggu waktu personal kita lah kan. So kadang-kadang kita sendiri kena beringat sikit lah sebenarnya, sebab in the end, walaupun kita di rumah ataupun di tempat kerja, kita ada time limit dia, kita ada waktu yang spesifik yang kita dah bahagikan untuk buat kerja dan juga waktu rehat. So kalau kita tidak macam saya mahu cakapkan, lebih kepada macam kita tak respect boundaries yang dah ada tu, dia boleh mengganggu dan membuat orang tu hilang motivasi lagi lah. Sebab tiap-tiap hari kerja je, tiap-tiap hari chores aku kena buat. So dia agak mengganggu dan mengurangkan produktiviti orang tu lah. Jadi adakah maknanya Zul nak kata bahawa produktiviti itu ia bukan sahaja soal output, tapi soal melaksanakan sesuatu perkara itu juga harus berada dalam keadaan baik. Maknanya kalau buat kerja tu, kalau mental health tak baik, baiklah tinggallah kerja tu, walaupun kena buat kerja tu sebenarnya. Adakah begitu maksudnya? Memang betul, sebab in the end produktiviti ni ada banyak elemen yang boleh affect productivity. Maybe use of technology ataupun even your mindset pun boleh menjejaskan productivity ni. So dia terlalu banyak elemen yang boleh mengganggu tahap productivity. Dan demikian di Malaysia kita ada Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC yang juga memperkarakan kolaborasi secara berdua untuk projek tahun akhir kali ini, iaitu Synoptic, yang mana kita akan bincangkan selepas ini. Tapi persoalan kita nak bangkitkan adalah berkenaan dengan, boleh tak introduce sikit MPC itu sendiri, peranannya kepada penonton kita? Okay, so Malaysia Productivity Corporation, again, this is from my point of view. Saya sebagai seorang pelajar, dan saya pun, jujur saya cakap, saya pun baru mengenali MPC, sebab MPC ni target audience dia adalah lebih kepada organisasi dan juga individu industry key players. So MPC ni antara inisiatif yang diorang dah buat adalah sebagai contoh, My Mudah is a platform untuk memudahkan
menggunakan proses pengawal selian. So sebagai contoh geran ke, you nak apply approval daripada government related bodies kan. And kadang-kadang proses tu lama dan MyMudah ni dapat memendekkan proses itu. Ataupun contoh yang lain adalah Academy in Factory untuk meningkatkan lagi tenaga buruh mahir tempatan instead of tenaga, dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh mahir asing. So in the end, inisiatif-inisiatif ni boleh membantu organisasi untuk lebih produktif, untuk mempercepatkan kerja mereka ataupun membuat output yang lebih baik ataupun lebih banyak menggunakan usaha yang sama. 70% Monica. 30 lagi. Tambah Iman, silakan. Okay. Boleh. Berkenaan dengan peranan MPC. Okay, peranan MPC. So, apa lagi peranan MPC is diorang juga ada productivity nexus ni. So, productivity nexus ni dia ada dalam 9 subsektor. Antaranya ialah construction nexus, chemical nexus, private healthcare nexus, semua ni. So, productivity nexus ni dia macam nak membantu the subsector tu untuk meningkatkan produktiviti dorang. So dorang akan mengeluarkan inisiatif-inisiatif ataupun program-program yang dapat membantu tu. So salah satu contohnya ialah private healthcare nexus. Dorang dalam bulan April hari tu dorang ada buat satu forum yang dorang bagi macam tips ataupun macam nak bagi ilmu pengetahuan kepada private hospital ni tentang macam mana diorang nak naikkan diorang punya productivity. Satu lagi inisiatif is chemical productivity nexus. So diorang hari tu ada buat satu certification untuk chemical technician. Diorang akan tolong dengan sebab kepentingan productivity ni is your kemahiran tenaga mahir you kan. So with this certification you boleh naikkan the productivity sebab you ada expert dalam the field tu untuk tolong cepatkan sikit proses your business process macam tu. Itu dalam konteks industri. Tapi kalau nak ukur produktiviti rakyat Malaysia, bagaimana MPC melihat dan mengukur produktiviti tersebut? Ya, itu nama dia, diorang ada buat satu kajian ni, nama dia Sejahtera Productivity Culture Index. So Sejahtera PCI ni dia mengukurkan, dia bukan yang mengukur pasal ekonomi ataupun GDP yang macam traditional punya. Dia mengukur tentang your personal well-being atau your personal productivity. So macam mana, so ada lima drivers yang dia ada untuk mengukur tu, iaitu your nilai, kehidupan, sumber, intelek dengan keturunan macam tu. So yang dia ada buat kajian tu pada 2019 and then 2021 untuk nak tengok ada perubahan tak dalam produktiviti rakyat Malaysia. So bila tengok the score is dalam 71. And dalam macam that point lah. And then kalau you tengok dalam lagi, diorang cakap okay, yang paling rendah sekarang is values, iaitu especially dalam element trust, kepercayaan. So dalam that one agak membimbangkan sebab kita ni negara Malaysia ada pelbagai kaum. So kalau macam tu dia, so dengan ada Sejahtera PCI ni, kerajaan diorang dapat tahu okey mana diorang nak kena fokuskan energi diorang, diorang punya resources, programs, initiatives untuk tolong upkan, untuk naikkan lagi that values tu. Okay, clear on that part. So di situ itu kerajaan punya peranan, lah, itu kita panggil MPC lah. Tapi nampak gaya dah boleh mewakili MPC. MPC tengoklah talent di sini. Kita masuk kepada soal program projek tahun akhir, iaitu Synoptic. Sedikit pengalaman berkenaan Synoptic, saya berikan ruang pada Zul, silakan. Okay, so kenapa kita pilih Synoptic ni adalah satu, Synoptic berasal, saya akan mula dengan tajuk asal lah, which is VOXPOP, Voice of the People. Tapi bila kami buat projek ni, kita dapat footage daripada on the ground, kita dapat footage daripada peniaga, pekerja, individu itu sendiri. Kita dapat sedar rupanya VOXPOP tu dah tak sesuai sebab kita bukan hanya mendapatkan pendapat, kita juga membuat konklusi umum. So jadi Synoptic ni adalah satu proses untuk membuat konklusi umum
which is Synopsis. So hence that's the name of the program, which is Synoptic. And what have Synoptic done? Apakah produk daripada program Synoptic ini? So, untuk produk ni kita dapat tahu apa yang masalah-masalah yang dia ada dalam kita ada main objektif ada dua. Which is satu, kita orang nak tahu aduan-aduan daripada para peniaga. Apa yang masalah yang diorang hadapi, apa yang kekurangan yang diorang hadapi untuk nak naikkan produktiviti diorang. Satu lagi tu kita nak juga highlight inisiatif-inisiatif kerajaan yang mungkin diorang tak tahu sebab kalau kita tengok internet ni ada macam-macam information dalam internet ni yang selalu keluar. So mungkin information tentang inisiatif tu tergelam dalam internet tu. So sebab tu melalui Synoptic kita orang berharap kita orang dapat nak highlight inisiatif-inisiatif kerajaan ni. So difahamkan ada dokumentari mini daripada program Synoptic ini. So boleh ceritakan sikit tentang dokumentari tersebut dan bagaimanakah dia diharapkan boleh memberikan impak kepada penonton-penontonnya? Okey, macam Iman cakap tadi, sebab kadang-kadang orang tak ambil tahu atau memang tak ingin mengambil tahu tentang inisiatif ini kan. Jadi dengan adanya mini dokumentari di mana kita turun ke padang, kita menanyakan pendapat, kita boleh highlight inisiatif oleh MPC yang telah MPC buat. Sebagai contohnya, episod yang akan datang ini adalah Academy in Factory. Dia focusing untuk meningkatkan tenaga buruh mahir tempatan melalui pembelajaran sambil belajar. Pembelajaran sambil bekerja. So, maknanya diorang dapat on the spot punya training lah dekat tempat yang kerja. And kita focusing on automotive masa tu. And turns out, even tanpa AIF tu sendiri, bengkel pun dah membuat perkara itu. So bila ada inisiatif yang macam ni, inisiatif yang baik, kita dapat memacu lagi lah produktiviti organisasi dan juga negara, sebab ni membantu kan industri automotif untuk meningkatkan lagi tenaga buruh itu. Ini antara salah satu contoh lah daripada apa yang kita akan bawakan. Baik, tapi Synoptic bukan satu-satunya program yang akan berlangsung, yang mana akan ditayangkan minggu ini pada hari Khamis dekat Facebook Live. Okey, Facebook di laman MPC. So itu akan diterbitkan pada pukul berapa tu? Pagi ke? Pukul 9 pagi. Untuk Synoptic akan diterbitkan pada hari Khamis. Khamis ni akan menjadi episod pertama kami di laman sesawang Facebook Malaysia Productivity Corporation. Tapi untuk next week 28 Jun 2022 akan ada satu forum yang menyentuh perihal produktiviti dan juga kesejahteraan diri. Macam mana produktiviti ni boleh memberi impak kepada kesejahteraan. Jadi jika mahu tahu lebih lanjut tentang perkara ini, silalah layari Facebook MPC Malaysia Productivity Corporation pada jam 10 pagi 28 Jun 2022. Baik, dan terakhir sekali untuk penutup malam ini, produktiviti keluarga Malaysia harus dilihat dalam ke arah yang lebih serius sebab kita dalam fasa pemulihan ekonomi. So pesanan akhir kepada penonton kita, khususnya orang muda, untuk mereka ni lebih produktif, bukan sahaja dari sudut ekonomi tapi sudut pengembangan diri mereka sendiri. Saya mulakan dulu dengan Iman, silakan. Saya rasakan untuk kita nak stay motivated, nak stay produktif, kita kena ada plan, kita kena ada goal tu. Saya bawa balik ke idea saya tadi, which is dia tu memang penting sebab kita kena ada matlamat hidup, kita kena ada goal yang kita nak capai, and that's how kita can stay productive. Silakan Zul. Untuk saya pula, especially darah muda ini, kita cuba untuk membuat semua perkara, tapi kita kadang-kadang kita tak terikat kepada satu perkara kan, sebab kita lose interest terlalu cepat. So saya berharapkan, termasuk diri saya sendiri, bila kita cuba perkara baru tu untuk try to be productive, untuk memaksimumkan masa yang kita ada, kita cuba untuk membawa kepada sampai ke tahap yang akhir tu. Kita jangan berhenti separuh jalan saja, sebab itu yang boleh membuatkan kita gagal untuk mencapai matlamat kita, macam Iman cakap tadi. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada dua tetamu kita, Saudari Nur Iman Izham, pelajar tahun akhir Fakulti Komunikasi Masa UiTM Shah Alam, dan Saudara Zul Akmal Zuhairi, juga pelajar tahun akhir Fakulti Komunikasi Masa UiTM Shah Alam. Kita doakan yang terbaik untuk program anda dan yang terbaik untuk kerjaya anda selepas ini. Alang-alang menurut perkasan biar sampai ke lengan. Jangan buat separuh jalan, buat sampai habis. Dan itu pesanan akhir kita kepada semua para penonton darah muda, supaya tahun ini merupakan tahun lebih produktif untuk anda, tahun
tahun yang lebih baik untuk perkembangan karier dan juga perkembangan semua perancangan yang anda letakkan supaya yang terbaik dapat anda kecapi tahun ini. Sekian daripada kami di Darah Muda, saya Irfan Faruqi. Sampai jumpa lagi.